Selamat sejahtera dan salam perpaduan. Kami dari kumpulan HitDiscourse telah menyempurnakan projek harmoni yang bertajuk Analisa Perspektif Golongan Remaja terhadap Impak Arena Politik pada perpaduan kaum Melayu, Cina dan India pasca PIU ke-14. Objektif kajian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa kesan politik pada perpaduan kaum dari sudut pandang generasi muda yang secara umumnya lebih bersikap terbuka daripada golongan lebih berusia. Kajian ini juga bertujuan untuk memahami perspektif golongan remaja terhadap amalan politik lama seperti politik perkauman yang telah wujud sejak kemerdekaan Malaysia. Skop kajian ini terdiri daripada teori-teori dan kajian literatur yang berkaitan serta analisa respon soal selidik Google Form yang telah diedarkan secara rawak kepada 129 responden yang berada dalam julat umur 13 hingga 24 tahun yang berlatar belakangkan pelbagai agama dan kaum. Assalamualaikum, nama saya Hani. Bab 2, kajian literatur. Dalam bab ini, majoritinya ialah kajian yang dijalankan oleh beberapa individu ilmuwan terhadap peranan belia yang memberikan impak besar kepada politik kerajaan. Hal yang demikian kerana kumpulan ini mewakili hampir separuh daripada jumlah pengundi di parlimen. Terdapat 3 kajian ringkas yang saya dapat simplikasikan. Yang pertama, kajian Saleh yang menceritakan tentang arus modernisasi yang telah mendatangkan kesan signifikan kepada celik politik. Generasi muda lebih tertarik dengan sebuah parti yang ahlinya terdiri pada berbilang kaum seperti Melayu, India, Cina dan lain-lain. Generasi muda juga menginginkan politik negara yang melibatkan semua kaum di samping kepentingan kaum masing-masing terpelihara dan juga terjaga. Kedua, kajian Ramli mendapati bahawa kerenggangan hubungan dan interaksi sesama kaum berlaku daripada keinginan setiap kaum untuk memperjuangkan kestabilan kaum tersendiri secara berasingan serta merumuskan pendekatan yang relevan dengan prinsip kesederhanaan Islam dalam menangi isu sensitif yang berbangkit sesuai dengan realiti keagamaan di Malaysia. Yang terakhir iaitu kajian Dolah mendapati kumpulan yang penting di Malaysia ini ialah kumpulan belia. Demi kelangsungan politik Malaysia, mereka ini sangat sensitif akan perubahan yang berlaku di persekitaran mereka dan sangat kritikal terhadap dasar kerajaan yang tidak menguntungkan kepada mereka. Para pengkaji menyimpulkan bahawa kerajaan perlulah melakukan pendekatan komprehensif dan juga membumi bagi memastikan kumpulan belia dapat diurus dengan baik untuk tempoh 5 tahun sebelum PRU yang akan datang. Teori projek. Terdapat 2 teori utama di sebalik projek harmoni. Yang pertama adalah teori fungsionalisme dan yang kedua adalah teori konflik. Saya akan terangkan tentang teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme dikenalkan oleh sosiologis barat, salah satunya Emile Durkheim, iaitu seorang sosiologis Perancis. Dan teori ini secara ringkas menerangkan bahawa sebuah masyarakat berfungsi seakan-akan sebuah organisme. Jadi dalam sebuah organisme, seperti yang kita umum, ada organ, sel-sel dan juga sistem di mana setiap satunya berfungsi dan bergantung antara satu sama lain bagi memastikan organisme tersebut dapat fungsi secara berterusan dengan stabil dan baik. Jika kita aplikasikan dalam sebuah negara, khususnya Malaysia di mana masyarakatnya berbilang kaum dan juga agama, setiap komponen dalam negara, misalnya ekonomi, politik dan juga sosial sendiri, sosial dalam masyarakat sendiri dan juga individu sendiri, setiapnya merupakan komponen yang mana setiap satu komponen ini sangat penting bagi memastikan kestabilan dan juga keharmonian dalam masyarakat. Jadi, teori fungsionalisme menerangkan sekiranya salah satu sistem ataupun salah satu sistem ini korup, maka akan ada impaknya kepada sistem ataupun komponen yang lain. Misalnya, jika kita khususkan kepada politik. Sekiranya politik diamalkan dengan sikap kauman dan juga diamalkan secara tak tulus, maka kesannya adalah kepada masyarakat. Mana masyarakat akan jadi tidak harmoni dan juga akan wujudnya pertelagahan ataupun jadi bolak-balik masyarakat. Jadi itulah apa yang diterangkan oleh teori fungsionalisme. Sebaliknya, teori konflik Karl Marx lebih sesuai dengan keadaan semasa dalam masyarakat Malaysia. Lebih-lebih lagi, disebabkan oleh reformasi politik pada tahun 2018, perpecahan dalam politik telah berkembang dengan ketara. Sebenarnya, Karl Marx berteori bahawa akan berlaku konflik antara 2 kelas utama. Kumpulan pertama adalah sekumpulan orang yang dibatasi oleh kepentingan bersama. Sementara, kumpulan kedua adalah sekumpulan orang yang mewakili masyarakat majoriti. Merujuk kepada keadaan semasa negara,
Jelas bahawa kumpulan politik semasa berpecah kerana masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Sebabnya mungkin perbezaan keseimbangan kekayaan antara kaum di Malaysia. Walaupun begitu, disebabkan oleh tekanan dari parti politik yang berlainan selepas PRU14, perbezaan kedudukan ekonomi pelbagai kaum menjadi lebih jelas. Lebih-lebih lagi, perpecahan ini telah menyebabkan pergesaran pemahaman pemuda mengenai ideologi ekonomi, di mana kekayaan hanya diukur dengan jenis ras yang ditimbulkan. Berdasarkan teori konflik, keseimbangan kekayaan antara kaum diperlukan untuk mengelakkan berlakukannya perang saudara. Secara keseluruhan, teori fungsionalisme yang berasal dari Durmil Durkheim mempunyai kaitan dengan tokoh politik masyarakat Malaysia pada masa ini. Walau bagaimanapun, keadaan politik semasa lebih sesuai dengan teori konflik Karl Marx, di mana akar masalahnya terletak di bawah ekonomi dan pemerintah utamanya mempunyai kuasa untuk menguruskan konflik dengan mengalokasikan semua sumber-sumber antara yang kaya dan miskin. Begitu juga jika perbezaan kekayaan menjadi terlalu luas, kerusuhan sosial dan pelanjutan dan konflik akan berlaku di luar kawalan yang boleh menyebabkan protes atau bahkan perang saudara meletus. Salam sejahtera, nama saya Mary Loy. Bab 4 menganalisis hasil dapatan kajian daripada soal selidik yang dijalankan. Bahagian ini merupakan elemen yang paling signifikan dalam keseluruhan report kerana perbincangan bagi persoalan yang berkaitan dengan tajuk kajian akan dibentangkan dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pandangan golongan belia terhadap impak arena politik pada perpaduan kaum Melayu, Cina, India dan kaum lain pada pasca PRU14. Seramai 129 orang responden yang berlainan kaum telah memberi maklum balas mereka bagi soal selidik ini. Para responden merupakan golongan belia yang sedang melanjutkan pelajaran mereka di 48 buah universiti di Malaysia dan majoriti responden berumur antara 18 hingga 21 tahun. Salah satu soalan yang ditujukan kepada golongan belia dalam soal selidik tersebut adalah mengenai pandangan mereka terhadap kestabilan senario politik Malaysia pada masa kini. Majoriti golongan belia tidak bersetuju dengan pernyataan ini berkemungkinan besar adalah kerana pengalaman peribadi sendiri mereka terhadap isu-isu yang bangkit dalam hidup mereka. Lebih lagi apabila individu yang berlainan kaum akan mengalami impak yang berbeza lalu menyebabkan pelbagai cabaran timbul dan menjejaskan kestabilan politik. Akibatnya, kestabilan ini memberi kesan kepada perpaduan antara kaum seperti yang dibincangkan dalam persoalan kedua yang mendapat persetujuan sebahagian besar responden kerana bukti yang jelas dapat dilihat apabila perasaan risau akan kepentingan kaum masing-masing yang mungkin disisih timbul. Salah satu kesan yang dapat dilihat adalah isu politik identiti yang semakin serius akibat prasangka dan salah faham antara kaum. Melalui tinjauan yang dilakukan, soalan yang menyumbang kepada pencapaian objektif kajian ini adalah tentang kewujudan parti-parti politik berlandaskan kaum di Malaysia. Dalam konteks ini, isu yang dibangkitkan adalah mengenai sentimen perkauman yang diungkapkan dalam manifesto ahli-ahli politik demi meraih undi yang tinggi daripada kaumnya tersendiri. Majoriti responden tidak bersetuju dengan kewujudan parti-parti politik berlandaskan kaum demi berjuang untuk kepentingan kaum masing-masing. Namun, keadaan politik hari ini sering dikaitkan dengan pernyataan bahawa pemimpin mencerminkan rakyat dalam sesebuah negara. Berdasarkan kajian yang dilakukan, hampir separuh responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ketegangan perkauman yang masih wujud hari ini berkemungkinan besar dilihat oleh golongan belia bahawa perlakuan dan pentadbiran pemimpin yang kurang adil kepada setiap kaum menyumbang kepada isu-isu yang bangkit melibatkan perkauman. Fokus soalan terbuka dalam survei ini pula adalah ditujukan kepada usaha pemimpin dan kerajaan yang dilihat dari perspektif golongan pelajar universiti yang merasakan kekurangan dari segi proaktif dan kelemahan golongan atasan. Benar kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pepatah ini boleh dilihat secara jelas dalam kajian ini. Respon telah menyatakan bahawa ahli politik haruslah mengambil inisiatif dalam mengenali etnik dan kaum-kaum secara mendalam sebelum menubuhkan parti politik yang tidak sepihak kepada satu kaum atau etnik sahaja. Projek Harmoni adalah amat berbeza berbanding dengan projek-projek yang pernah dilakukan di UTP.
Hal ini demikian kerana projek-projek yang dilakukan di UTP lebih fokus kepada kelestarian alam sekitar, keusahawanan dan sebagainya. Berbeza dengan projek harmoni yang fokus pada tema politik, projek ini telah banyak memberikan pendedahan baru kepada kami sebagai pelajar universiti yang kurang mengambil tahu tentang senario politik di negara kita. Di samping itu, projek ini juga memberi kami peluang untuk mengetahui perspektif golongan muda terhadap impak politik pada perpaduan kaum di Malaysia. Sumbangan setiap ahli amat signifikan dalam penghasilan kajian projek harmoni ini. Bagi menghasilkan kajian projek yang berkualiti, setiap ahli telah diberikan tugasan khusus untuk memberikan penekanan kepada setiap topik. Bab pengenalan dan juga kesimpulan ditulis oleh Hilman, kajian literature telah diteliti oleh Min dan juga Hani, teori dikaji oleh Iskandar dan topik terakhir iaitu analisa dikaji oleh Afiq dan Mary. Setiap ahli juga bekerjasama dalam penghasilan borang soal selidik serta menyertai perbincangan apabila timbul isu atau juga permasalahan. Antara nilai atau skill yang diperolehi sepanjang masa projek adalah nilai hormat menghormati, nilai kerjasama dan juga nilai tolak ansur. Semua nilai ini sangat penting bagi memastikan perjalanan projek atau penghasilan projek berjalan dengan lancar, memastikan hasilnya adalah hasil yang terbaik kerana perbincangan ataupun komunikasi antara satu sama lain yang berkesan, sama ada melalui perbincangan ataupun mengutarakan pendapat apabila diutarakan isu ataupun hal-hal untuk dibincangkan. Seterusnya adalah antara skill yang diperolehi sepanjang masa projek, salah satunya adalah skill komunikasi, skill kepimpinan dan juga skill pengurusan masa. Jadi tiga-tiga skill ini amat penting dan dapat diperolehi sepanjang masa projek ini, salah satu kerana skill pimpinan kami dapat membagikan tugas antara setiap ahli secara adil dan seterusnya disusul dengan skill pengurusan masa bagi memastikan setiap tugasan yang diagihkan dapat diselesaikan pada kadar waktu yang ditetapkan. Mempunyai kerja berpasukan yang baik membolehkan kami belajar antara satu sama lain mengenai kesilapan. Kami dapat mengelakkan kesilapan mudah, memperoleh pandangan dari perspektif yang berbeza dan mempelajari konsep baru dari rakan sekerja yang lebih berpengalaman. Semasa menggabungkan strategi kerja berpasukan, kami menjadi lebih cekap dan produktif. Ini kerana ia memungkinkan beban kerja projek dibagikan yang mengurangkan tekanan pada kami serta memastikan tugas-tugas diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Ini juga membolehkan matlamat kita dapat dicapai dengan laju kerja yang meningkat dan efisien. Struktur kerja berpasukan yang baik memberi kumpulan kami kepelbagian pemikiran, perspektif dan pendekatan penyelesaian masalah. Kaedah sumbang saran kami secara kolektif meningkatkan kejayaan kami untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan penyelesaian dengan lebih cekap dan berkesan. Salah satu cabaran yang kami hadapi dalam proses menyiapkan tugasan ini adalah masing-masing ahli mempunyai jadual harian yang berbeza. Oleh itu, terdapat halangan dalam menentukan masa perbincangan bagi projek ini. Namun, kami telah dapat menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan hasil daripada kerjasama dan komitmen yang kukuh yang diberi oleh setiap ahli kumpulan ini. Kepentingan dapatan kajian ini adalah untuk mengukur respon daripada golongan remaja sendiri dalam memenuhi objektif kajian ini. Oleh itu, projek ini telah memberi saya kesedaran yang lebih mendalam tentang impak sebenar isu politik dari pandangan rakan-rakan sebaya saya. Ternyata kajian ini memainkan peranan yang penting dalam mendalami perspektif remaja terhadap isu-isu perkauman yang dikaitkan dengan politik. Dengan tamatnya projek Harmoni, kumpulan Hibiscus dapat mempelajari tentang sumbangan yang mampu semua rakyat Malaysia berikan untuk saling memahami kaum yang lain dan kepentingan hak mereka dalam ekonomi negara dan arena politik. Sekian, terima kasih.